Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 2 Mahat Johor sekalian. Okey. So pada hari ini kita akan menyambung kita punya topik perbincangan kita berkenaan dengan bab 5 iaitu air dan juga larutan. Okey. So pada hari Ahad yang lepas, okey, kita pun melihat sedikit berkenaan dengan sifat-sifat fizikal air. Okey. Di mana kamu telah pun mengetahui apakah sifat fizik air tulen. Okay, berapakah takat didihnya, takat leburnya, okey. Apakah dia punya ciri-ciri fizik yang lain, berwarna ke tidak, ketumpatannya, okey. Dan juga anda telah pun melihat berkenaan dengan tegangan permukaan bagi air, okey. Dan bagaimanakah tegangan permukaan ini dihasilkan oleh daya lekitan sesama molekul-molekul air tersebut sehingga menghasilkan tegangan permukaan yang agak kuat. Okey. Dan kita pun melihat konsep daya lekatan iaitu daya tarikan di antara molekul yang berbeza, dan kita pun melihat perubahan jirim bagi air dalam konteks cecair, pepejal dan juga gas. Apakah proses-proses perubahan jirim tersebut yang melibatkan air. Okey. Dan kita pun melihat komposisi air di mana air terbina daripada daripada dua hidrogen dan juga satu oksigen menghasilkan satu sebatian, okey, sebagai sebatian molekul. Alright. Dan kita boleh pisahkan sebatian molekul air ini dengan menggunakan konsep elektrolisis. Okey, di mana kalau kita buat elektrolisis, okey, gas-gas yang akan terkumpul di anod iaitu elektrod positif, okey, ialah gas-gas oksigen. Okey, manakala yang akan terkumpul di elektrod negatif iaitu katod adalah gas-gas hidrogen. Dan kita boleh uji kedua-duanya dengan menggunakan kayu uji bernyala bagi hidrogen yang akan terpadam dan akan menghasilkan bunyi pop, dan kayu uji berbara bagi oksigen di mana ianya akan mula menyala. Okey. Dan kita pun telah melihat kesan benda asing, okey, yang akan mempengaruhi takat lebur dan juga takat lebur dan juga takat didih sesuatu air, di mana dengan adanya benda asing takat didih air akan mula bertambah. Okey, dan dengan adanya kehadiran benda asing, takat lebur air akan mula berkurangan, akan lebih rendah daripada takat lebur yang asal iaitu 0 darjah Celsius. Okey. Dan kita pun melihat tentang konsep penyejatan air, apakah perbezaan di antara penyejatan dengan pendidihan air, dan kita pun melihat faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kadar penyejatan air dan juga aplikasinya dalam kehidupan seharian. Okey. So pada hari ini kita masuk kepada subtopik 5.2 berkenaan dengan larutan dan juga kadar keterlarutan. Okey, dalam topik ini anda perlu tahu tentang 3 terma. Okey, yang pertama ialah zat terlarut, yang kedua ialah pelarut, yang ketiga ialah larutan. Okey, so bila kita katakan zat terlarut, okey, zat terlarut ialah bahan yang boleh melarut di dalam cecair. Itu ialah zat terlarut. So contoh zat terlarut yang biasa kamu jumpa ialah seperti apa? Let's say paling mudah kat rumah ialah gula. Okey, garam. Okey, so apa sahaja bahan yang boleh melarut dalam cecair dipanggil sebagai zat terlarut. Okey, manakala pelarut, okey, pelarut ialah cecair yang melarutkan bahan. Okay, so pelarut ialah cecair yang melarutkan bahan. So paling mudah ialah air. Okay, itu contoh bagi pelarut. Alright. Manakala larutan, okay, larutan merujuk kepada hasil campuran yang terbentuk apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Sangat rut. Okey. So saya ulang balik, larutan ialah hasil campuran yang terbentuk apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Okey. So basically bila campurkan satu zat terlarut dalam pelarut, kita kacaukan apa semua, dia akan melarut, dia akan menghasilkan larutan. Contoh paling mudah air gula. Okey. So bila kita ambil gula, okey, kita campurkan dalam air, kita kacau dan sebagainya, okay, dia akan menghasilkan larutan gula. Okay, so itu ialah contoh bagi larutan. Dan larutan ini ada 3 keadaan. Yang pertama larutan cair, yang kedua larutan pekat, yang ketiga ialah larutan tepu. Okay, so apakah beza antara larutan cair, larutan pekat dan juga larutan tepu? Okay, first kali, yang paling utama perbezaannya ialah dari segi kandungan zat terlarut yang melarut dalam pelarut tadi. Okey, contoh kita ambil mudahlah air gula. Okey.
So bila kita campurkan gula dalam kuantiti yang sedikit dalam air, okey, so gula itu dia akan larut sepenuhnya. Okey, so bila gula itu larut sepenuhnya, maka larutan tersebut ialah larutan cair. Okey, di mana kuantiti zat terlarut yang sedikit di dalam pelarut dan boleh lagi melarutkan banyak lagi zat terlarut. So air gula tadi yang kita campur hanya sedikit saja, mungkin dalam 2 sudu gula. Okey, so bila kita kacau dia dah hilang, dia dah melarut. Okey, so bila kita tambah lagi sudu yang ketiga, yang keempat, kita kacau, dia masih lagi melarut. So larutan itu ialah larutan cair. Okey, berarti ianya boleh lagi melarutkan banyak lagi zat-zat terlarut yang lain. Okey, itu ialah larutan cair. Okey, yang kedua ialah larutan pekat. Okey, so larutan pekat ini bererti apabila kuantiti zat terlarut tadi dah banyak, okey, dah banyak di dalam pelarut tadi. Okey, so begitu tambahkan gula satu demi satu, sudu dan sebagainya, kita kacau dan sebagainya, lama kelamaan larutan cair tadi, okey, dia akan mempunyai zat terlarut yang banyak, maka dia akan mula menjadi larutan pekat, di mana larutan pekat ini dia hanya boleh melarutkan sedikit sahaja zat terlarut. So bila kita masukkan, okey, kita akan dapati makin sukar, okey, bagi gula tadi nak mula melarut. Okey, tapi dia akan larut, cuma dia agak sukar sikit. Berarti larutan itu telah mencapai tahap larutan pekat. Okey, dan kita boleh dapat perbezaannya. Okey, untuk air gula terutamanya. Okey, bila kita tengok pada larutan cair air gula, okey, kita tengok dia masih lagi runny, okey, masih lagi cair. Bila masuk pada tahap larutan pekat, kamu akan dapati berlakunya perubahan daripada segi kelikatan air tersebut. Betul tak? Okey, dia macam makin susah nak dikacau sebab dia dah mula berat. Okey, dan dia punya warna pun kalau kamu tengok dah ada sedikit perubahan. Okey, so itu ialah nak bezakan secara fizikal lah, okey, antara larutan cair dan juga larutan pekat, terutamanya bagi larutan air gula tu. Okey, so itulah larutan pekat. Yang ketiga ialah larutan tepu. Okey, so larutan tepu ini ialah apabila kuantiti zat terlarut yang berlebihan di dalam pelarut. Okey, di mana zat-zat terlarut tersebut tidak lagi boleh melarut dalam pelarut tadi. Okey, berarti kat sini bila kamu tambah lagi gula, okey, tadi kita dah sampai tahap larutan pekat, tambah lagi gula dan sebagainya, kamu kacau, kamu panas sebagainya, kamu kacau, kamu dapati masih lagi ada baki-baki gula tadi yang tak melarut. Kamu dah kacau sekuat-kuat hati, tapi masih lagi ada gula yang tak melarut. Itu bererti larutan gula tersebut telah mencapai tahap larutan tepu. Okey, dia tak boleh lagi nak melarutkan zat-zat terlarut tadi. Okay, so dia akan ada baki-baki gula tadi yang mungkin terbendak di bawah. Walaupun kita dah kacau dan sebagainya, tapi dia masih lagi tak boleh nak melarut. So itu ialah larutan tepu. So kat rumah ni boleh buat. Okay, ambil air, masukkan gula sikit-sikit, kamu kacau dan sebagainya apa. Okay, kamu akan dapati, okay, dia akan melarut. So tambah lagi sampai tahap dia tak boleh lagi melarut, kamu dah mencapai tahap larutan tepu. Okay, ni biasa kita buat kat rumah ke, sebab apa kadang-kadang bila kita nak bancuh air ke sebagainya, kita akan buat air gula tu lah. So nak lebih mudah, dia cepat sikit nak larutkan. So kita tengok mak kita kadang-kadang dia dah standby air gula dalam peti ais dan sebagainya. So senang, bila tetamu tu campur saja. Okay, so kamu boleh tengok selalunya bila kita buat air gula, okay, kebiasaannya kita akan buat sampai dia sampai dia mencapai tahap larutan tepu lah. Okay, bagi pakat mantap punya air gula tu. Okay, alright, so itu ialah tentang konsep larutan cair, larutan pekat dan juga larutan tepu. So sama juga aplikasinya macam kita buat larutan air gula, air garam dan sebagainya. Okey. Alright. So sekarang ini kita tengok pula antara dua perbezaan di antara larutan versus ampaian pula. Okey. So bila kita katakan apakah itu larutan? Tadi kita katakan bahawa larutan ni ialah hasil campuran yang terbentuk apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Okey, bererti kat sini larutan ialah campuran jernih yang biasanya terhasil apabila zat terlarut larut di dalam pelarut. So selalunya larutan ini dia akan menghasilkan keadaan yang agak jernih. So bila jernih dia maksudnya cahaya boleh menembusi larutan tersebut. Manakala ampaian, okey, so ampaian ini dia merujuk kepada campuran keruh. Okay, campuran keruh yang terbentuk daripada zat terlarut yang tidak larut di dalam pelarut. So itu ialah ampaian. Contohnya kita tengok ampaian kanji.
Okey, kita masukkan kanji, kita kacaukan dalam air, kita kena dapati bahawa kanji itu dia tidak boleh melarut sepenuhnya dalam air tersebut dan dia akan menghasilkan satu larutan yang agak keruh. Okey, dan ampayan ini jika kita biarkan dia untuk seketika, lama kelamaan zat-zat tersebut akan mula mendak ke bawah. Okey. So kita tengok kat sini juga macam contohnya air kapur. Okey, bila kita campurkan kapur dengan air biasa, kita kacau, kita akan dapati bahawa kapur tersebut tidak melarut dalam air. Okey, so dia akan hanya bila kita kacau dia akan jadikan satu larutan yang agak keruh. Tapi bila kita biarkan seketika, lama kelamaan graviti akan take over, kapur-kapur tadi dia akan mendak ke dasar bekas tersebut. Dan bila kita tapis, dia akan menghasilkan sisa pepejal tadi. Okey, so itu ialah ampayan. Okey, sama kalau kita ambil air sungai dengan adanya pasir. Okey, so bila ada air sungai dan pasir, bila kita kacau ke apa semua dalam keadaan yang biasa, dia akan nampak keruh tu lah, warna coklat sebagainya. Bila kita biarkan seketika, apa saja pasir-pasir yang ada dalam air tersebut dia akan mula mendak ke bawah. So itu juga merupakan satu contoh bagi ampayan. Okey. So ini beza antara larutan dan juga ampayan. Okey. So larutan ini kalau kamu buka muka surat 108 kamu, kita bacalah dia punya penerangan tu. Okey, larutan terhasil apabila zat terlarut yang tersebar secara sekata di dalam pelarut. Okey, berarti kan larutan bila kita kacau dan sebagainya dia akan tersebar. Okey, zat terlarut tadi akan tersebar secara sekata di dalam pelarut. Jadi larutan ini sentiasa sekata dari segi warna dan rupa bentuk dalam semua bahagian larutan. So bila molekul-molekul tu zarah-zarah bagi zat terlarut tadi dapat tersebar dengan sekata, maka warna dan rupanya pun juga adalah sekata. Okey, dan akan tersebar di semua bahagian larutan tersebut. Okey, contoh kita tengok sini dalam bila kita dicampurkan, okey, walaupun campuran air dan juga hablocuprum 2 sulfate, so bila dia rujuk pada aktiviti 5.6 itu, bila dicampurkan hablocuprum 2 sulfate dengan air, walaupun campuran air dan hablocuprum 2 sulfate, so walaupun campuran antara air dengan hablocuprum 2 sulfate menghasilkan warna larutan yang berwarna. Kita kata bahawa larutan ni kebiasaannya adalah jernih. Okey, tapi jika dicampurkan dengan zat terlarut yang boleh menghasilkan warna seperti kuprum 2 sulfate, so walaupun larutan itu larutan berwarna, okey, warna campurannya adalah seragam. Okey, so kalau warna campurannya seragam, okey, berarti dia masih lagi dipanggil sebagai larutan. Okey, menyebabkan larutan itu kelihatan jernih. So bila warnanya seragam, seolah-olah larutan itu nampak seperti jernih. Okay, walaupun kita nampak ini larutan warna biru, tapi sebenarnya bila larutan biru, tapi kalau kita tengok betul-betul, walaupun dia warna biru, tapi kita tengok seakan-akan dia ni jernih. Sebab apa? Sebab zat terlarut tadi telah pun melarut dengan dan tersebar secara sekata di seluruh bahagian larutan tersebut. Okey, dan saiz zarah-zarah zat terlarut yang sangat kecil membolehkan cahaya menembusi larutan. So antara karakteristik bagi larutan ialah walaupun dia berwarna sekalipun, dia jernih ke apa semua, yang penting cahaya masih lagi boleh menembusi larutan tersebut. Okey, so ini kita panggil sebagai ciri-ciri bagi larutan. Dan satu lagi yang kita kena mention bahawa larutan ini dia tidak akan meninggalkan sebarang sisa ketika dituras. So since zat terlarut tadi melarut dengan lengkap dalam pelarut menghasilkan larutan, okay, larutan inilah dia sama dia boleh menjadi jernih ataupun jadi berwarna dengan keadaan jernih. Cahaya boleh menembusi larutan, okay, dan jika dituras dia tidak akan meninggalkan sebarang sisa. So ini adalah karakteristik bagi sejenis larutan. Okey, dan kita tengok pada ampayan. Ampayan sentiasa kelihatan keruh kerana terdapat zat terlarut yang tidak melarut di dalam pelarut. Okey, contohnya tadi kita kata serbuk kapur, bila kita campurkan dengan air, bila kita kacau, dia akan menghasilkan ampayan. Kenapa? Kerana dia akan menghasilkan keadaan yang agak keruh. Okey, sebab zat terlarut tidak melarut dalam pelarut. Okey, dan saiz zarah-zarah ampayan yang terlalu besar menghalang cahaya menembusinya. So antara karakteristik paling utama ialah ampayan yang berbeza dengan larutan ialah ampayan tidak membenarkan cahaya menembusinya. So bila kita sulut cahaya daripada one end to another end,
Okey, cahaya tidak akan menembusi ampaian. Sebab apa? Sebab saiz zarah-zarah ampaian sangat besar. Okey. Ampaian akan mendak di dasar jika dibiarkan seketika dan meninggalkan sisa apabila dituras. Okey, so inilah perbezaan ketara antara larutan dan juga ampaian. Okey. So untuk bahagian akhir bagi satu topik ini, kita akan tengok kepada konsep keterlarutan. Okey. So apakah itu keterlarutan? So keterlarutan ni jika kita nak definisikan ialah keterlarutan suatu bahan ialah kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml per larut pada suhu yang tertentu. Okay. So itulah definisi bagi konsep keterlarutan. Okay, saya ulang balik. Keterlarutan suatu bahan ialah kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut di dalam 100 ml per larut pada suhu yang tertentu. Dalam arti kata lain, keterlarutan ini bererti apa? Kebolehan bagi sesuatu zat terlarut untuk melarut dalam pelarut. Okey, so itulah keterlarutan. Okey, kebolehan bagi satu zat terlarut untuk melarut di dalam sesuatu pelarut pada suhu yang tertentu. Okey, dia punya ability untuk dia dissolve. Okey, ability untuk dia melarut. Itulah keterlarutan. Dan keterlarutan ini dia boleh dikawal ataupun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Okey, so kadar keterlarutan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah faktor suhu. Okay. Di mana dekat sini semakin bertambah suhu, semakin meningkat kadar keterlarutan suatu bahan. Okay, contohnya sekarang depan saya ada satu cawan kopi. Okay. Saya telah bancuhkan dengan gula. Okay. So bila kita bancuh kopi, okay, kita gunakan air yang panas. Air yang panas kan, air yang lepas baru mendidih. Campurkan, kita kacau sekejap saja, kita akan dapati gula itu akan mula melarut dengan cepat. Okey, berarti kat sini suhu yang tinggi akan meningkatkan kadar keterlarutan suatu bahan. Bismillah, baca dulu. Okey, mantap. Okey. Cuba kamu campurkan gula dalam air yang sejuk. Okey. Kamu kacau, memang dia akan mengambil masa yang agak lama untuk dia nak dissolve, nak dia larut. Sebab suhu yang rendah mengurangkan kadar keterlarutan satu bahan. So suhu memainkan peranan yang sangat penting. Pertama. Yang kedua ialah faktor kadar kacauan. Okey. So semakin meningkat kamu kadar kacauan kamu tu, semakin bertambahlah dia punya kadar keterlarutan suatu bahan. Berarti kalau kamu semakin kacau banyak. Okay, semakin banyak kamu kacau, semakin bertambahlah kadar keterlarutan suatu bahan. Contohlah, walaupun air biasa, air suhu bilik, right? Kamu letaklah gula, right? So kalau kamu kacau sentiasa, kalau kamu kerap kali kacau, lama-lama gula itu akan melarut juga. Okay, so bila kamu meningkatkan kadar kacauan kamu, maka dia juga akan meningkatkan kadar keterlarutan suatu bahan. Okay, so itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga ialah saiz zat terlarut. Okay, semakin kecil saiz zat terlarut, semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada zarah-zarah pelarut. So dalam erti kata lain, semakin kecil saiz, semakin mudah untuk dia melarut, semakin bertambahlah kadar keterlarutannya dalam satu bahan. Okay, contoh kita ambil gula. Okay, kita ada gula pasir dengan kita kalau ada gula yang bentuk cube. Okay, kalau kamu campurkan antara gula cube dengan gula pasir, okay, disebabkan gula pasir ini mengandungi kadar saiz zat terlarut yang lebih kecil, maka luas permukaannya adalah lebih besar jika dibandingkan dengan gula cube tadi. So bila kita kacau dengan kadar kacauan yang sama pada suhu yang sama, kita akan dapati bahawa gula pasir tadi akan lebih cepat melarut berbanding dengan cube gula tadi. Okay, sebab apa? Sebab saiznya yang kecil, saiz zat terlarut yang kecil, yang menambahkan luas permukaan bagi zat tersebut untuk bertindak balas dengan dengan zarah-zarah bagi pelarut tadi. Okay, so inilah tiga faktor yang mempengaruhi kadar kadar keterlarutan, iaitu faktor suhu, faktor kadar kacauan dan juga faktor saiz zat terlarut. Okey.
So sekarang kita tengok kepada colloid. Okay, so ada satu lagi terma selain daripada larutan dan juga ampaian. Ada satu lagi kondisi yang ketiga dipanggil sebagai colloid. Okay. So colloid ini didefinisikan sebagai campuran dua ataupun lebih zat terlarut yang tersebar secara sekata. Okay. So colloid ini dia memerlukan dua ataupun lebih zat terlarut untuk dia larut dan tersebar secara sekata. Okay, walaupun dia tersebar secara sekata, colloid ini dia tidak akan membentuk campuran yang jernih seperti mana yang kita tengok pada larutan. Okay, dan dia juga tidak menghasilkan mendakan seperti mana pada ampaian. So berarti kat sini colloid ini dia pertengahan di antara larutan dan juga ampaian. Okay, so zat-zat terlarut dalam colloid dia akan tersebar secara sekata seperti larutan. Tetapi pada masa yang sama juga dia menghasilkan satu campuran yang agak keruh, okey, ataupun yang tak jernih, dan dia tidak menghasilkan mendakan seperti mana ciri-ciri bagi ampaian. So colloid ini dia pertengahan di antara larutan dan juga ampaian. Contoh colloid yang biasa kita gunakan ialah apa? Pertama ialah yang busa untuk apa ni, yang nak krim pencukur. Biasa kalau ayah kamu atau abang kamu, okey, ni nak mencukur, dia akan gunakan krim tersebut lah yang warna hijau tu kan. Okey. So itu adalah contoh bagi colloid, okey, sejenis busa, okey, foam. Alright. Yang kedua, yang biasa kamu makan mayonis. Okey, mayonis merupakan sejenis colloid. Okey, dia terbentuk daripada campuran di antara kuning telur dan juga mungkin minyak. Okey, so bila dicampurkan kedua-dua bahan ini dengan betul, maka dia akan menghasilkan satu campuran yang keruh, okey, dan tersebar secara sekata, okey, dan dia agak pekat. So selalunya kalau kita tengok colloid ni dia lebih kepada macam dia punya ciri-ciri dia macam pekat, okey, dan dia macam foamy dan sebagainya lah. Okey, dia sama dengan macam apa? Macam susu. Okey, susu juga merupakan sejenis colloid. Okey, sebab dia tersebar secara sekata tapi dia tidak menghasilkan mendakan. Okey, so dan dia selalunya keruh lah pada warna putih kan. So ini contoh-contoh bagi colloid. Okey, so ada tiga benda lah: larutan, ampaian dan juga colloid. So ini kamu kena bezakanlah antara ampaian, larutan dan juga colloid. Alright. So last kali kita tengok sebagai ni, apa ni, air sebagai pelarut semesta. Okey, ataupun universal solvent. Okey. So air ini dikenali sebagai pelarut semesta kerana keupayaannya untuk melarutkan hampir semua bahan, sama ada pepejal, cair ataupun gas. Okey. Nah, air ini juga digunakan secara domestik. Okay? So digunakan sebagai pelarut domestik dan juga sebagai bahan mentah dalam industri pembuatan pertanian dan perubatan. So air ini banyak function dia. Okay, ada banyak fungsi dia. Okay, selain merupakan kita punya nutrisi untuk minum, air juga adalah pelarut semesta yang melarutkan hampir ke semua bahan dekat dunia ini. Okay, dan digunakan secara domestik dan mudah untuk kita dapati dalam bentuk bahan mentah bagi industri pembuatan dan sebagainya. Okey. So ini kelebihan bagi air sebagai pelarut semesta. Walau bagaimanapun ada juga bahan-bahan yang tidak boleh dilarutkan oleh air. Okey, di mana ianya memerlukan pelarut bukan air. Okey. So pelarut bukan air ini berasaskan kepada karbon. Okey, dia carbon base. Right. So chemical solvent apa panggil, okey, pelarut kimia. Alright, so ini pelarut bukan air yang sentiasa berasaskan kepada karbon. Kalau air dia H2O, hidrogen dan juga oksigen. Tapi pelarut bukan air adalah pelarut yang berasaskan karbon. So ada karbon dalam dia punya molekul dia. Alright, yang digunakan untuk melarutkan zat terlarut yang tidak larut dalam air. Contoh seperti apa? Alkohol. Okay, alkohol ni kita merupakan contoh bagi pelarut bukan air yang digunakan untuk pembuatan minyak wangi dan juga antiseptik. Okay, yang kedua ialah seperti kerosin. Okay, so kerosin ni merupakan salah satu bahan hidrokarbon hasil daripada penyulingan berperingkat petroleum yang juga digunakan sebagai minyak lampu tanah dan sebagainya. Kita menggunakan kerosin, juga merupakan sejenis pelarut bukan air. Yang ketiga kita ada aseton. Okay, so aseton ini banyak digunakan dalam dalam kecantikan, okay, untuk varnish kuku, nak warnakan kuku bagi perempuan, okay, dan juga lacquer, okay, untuk nak mengecat kayu tu gunakan aseton. Yang keempat kita ada turpentin. So turpentin ini kita commonly kita gunakan untuk apa? Untuk pencair cat. So biasa yang biasa tolong mak ataupun ayah dia cat rumah, okay, mesti akan dibeli 1.2 botol turpentin untuk melarutkan cat pertama, ataupun nak menanggalkan kotoran cat. Sebab kita cat kan kotor kan, okay, nak menanggalkan kotoran cat tu kadang kena guna air, kena susah, okay, tapi kalau cat tu cat minyak, kalau cat kapur mungkin boleh guna air.
cat minyak susah kan. So kita akan gunakan turpentin sebagai bahan pelarut dia untuk dia buang kotoran tersebut. Okey. Dan yang kelima ialah ether. Okey, di mana ether ini biasanya digunakan untuk mengekstrak minyak. Okey. So ini adalah contoh-contoh bagi pelarut bukan air. Dan sifat pelarut bukan air ini mudah meruap. Itu sifat je lah. Okey, menyebabkan pelarut ini digunakan secara meluas dalam penyediaan bahan semburan seperti cat, minyak wangi dan juga racun serangga. Dan pelarut bukan air ini perlu dikendalikan dengan cermat kerana pelarut ini boleh membahayakan kesihatan manusia. Okay, so pelarut ini perlu disimpan dengan baik dan tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Dan jika simpan dalam bekas yang betul. Okay, kipas air bila kita sini nak ambil mudah, simpan dalam botol air biasa. So bila budak-budak tengok macam ingat air, lupa minum, sekali tu penting, mampus. Okay, so kena simpan dalam bekas yang betul dan disimpan dalam tempat yang selamat. Okey, so ini sahaja berkenaan dengan subtopik 5.2 berkenaan dengan larutan dan kadar ketelarutan. Okey, insya-Allah untuk kelak datang kita akan tengok kepada subtopik 5.3 iaitu pembersihan dan pembekalan air. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.